Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat yang diridai Allah, yang sangat saya kasihi, yang sangat-sangat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rindui. Alhamdulillah, kita dihadirkan sehari lagi, kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala sehari lagi. Kita dapat mengecapi nikmat dunia, menghirup udaranya, makan dan minum dengan sesedap rasa. Terima kasih wahai Allah atas nikmat yang tak pernah putus yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Wahai Rabbul Jalil, Allah Ta'ala tak pernah melupakan kita walau satu detik. Dia tak pernah lupa kita. Jadi siapakah kita untuk selalu melupakan dia? Walaupun satu detik, jangan kita lupa. Gantunglah hati kita sepenuh-penuhnya kepada dia, kerana sesungguhnya dialah yang maha mencipta. Mencipta kita daripada tiada kepada ada, dan daripada ada kepada tiada. Itu kekuasaan yang tidak ada, tidak terdapat pada mana-mana makhluk, melainkan kepada Allah yang bersifat yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Menyedari diri kita yang serba kekurangan, menyedari diri kita yang penuh dengan kelemahan ini, maka kita bangkit bersama-sama, bersatu hati untuk sama-sama membasmi kejahilan yang sentiasa ada di dalam diri kita. Makin kita belajar, makin kita temui kecacatan kita. Makin kita belajar, makin kita tahu kejahilan kita. Betapa aku ini semakin bodoh ya Allah. Betapa banyaknya ilmu Engkau yang belum aku terokai. Sempatkah aku ini ya Allah, dalam usia aku yang telah mengesot tua, dah semakin senja. Sempatkah lagi aku ini ya Allah. Namun percayalah sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, dalam kita menerajui kehidupan, memperjuangkan agama Allah, berjalan kaki mengendong beg tangan, yang mana di dalam beg itu ada kitab untuk kita belajar. Itu adalah perjuangan kita. Jihad fisabilillah. Selangkah kita melangkah mendapat pahala sedekah. Seperti hadis kita baca kemarin. 10 pahala Allah Ta'ala bagi, 10 dosa Allah Ta'ala hapus. Melalui perjuangan kita ini. Berjuang dengan siapa? Dengan nafsu yang selalu kata, hang tak payah belajar teruk-teruk, hang pandai dah. Nafsu selalu kata itu, tak pi pun tak apa, pandai dah. Tak dengar pun tak apa, reti dah kot. Benda tu selalu saja. Tetapi iman yang ada di dalam hati ni, nak cari lagi, nak tambah lagi. Walaupun dah ada, tapi kita selalu lupa. Kita saling ingat, memperingati. Inilah hebatnya ikatan ukhuwah di dalam satu-satu majlis ilmu. Sebab kita selalu lupa. Maka sahabat-sahabat yang memperingatkan kita melalui peringatan yang bermanfaat, ilham daripada Allah Ta'ala. Terima kasih sebab Allah Ta'ala jemput kita, dan rasa suasana hari ini semakin longgar. Taklah rasa ketat sangat. Yang mana seperti 6 bulan yang lalu, kita bertemu dalam keadaan takut-takut. Takut nak suar tangan, nak salam pun takut. Dan hari ini dah berani suar tangan untuk bersalam-salaman. Bahkan ada yang berani melagakan pipi. Tanpa rasa was-was dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang lagi. Ingatkan dah tak ada peluang ni lah. 2 tahun berlalu. Kita sepi, sunyi. Hati rasa dingin. Alhamdulillah.
Allah kembali lagi kita hari ni. Walaupun mungkin lutut kita tak sekejap dulu, makin longgak dah rasa. Sekeru dia dah. Mata kita tak seterang dahulu, makin kelabu dah rasanya. Lidah kita tak sepasai dahulu, makin kerah dan keluh rasanya. Ingatan kita semakin lupa dan kurang bercahayanya. Namun terima kasih Allah, simpan lagi kami, beri lagi peluang pada kami. Hari ini insya-Allah dengan penuh rasa tawaduknya kita kembali berkuliah dalam kuliah tafsir, menerajui kembali, menyusuri surah An-Nisa ayat yang ke-60 insya-Allah. Ayat yang ke-60 daripada surah An-Nisa juzuk 5. Jumpa nak? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-60 yang berbunyi, Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Ayat 60, jumpa. Muka surat tak kerti apa? No? Tak sama kan? Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asyaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Kita tengok dulu ayat 60. Sekejap lagi kalau ada rezeki kita sambung lagi. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang 60 bermaksud, tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang berkata bahawa mereka telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Padahal mereka meminta hukum kepada taghut, sedang mereka sudah diperintah supaya jangan percaya kepadanya. Dan inginlah syaitan hendak menyesatkan mereka sesat yang sejauh-jauhnya. Yang disebut dalalan ba'ida, sesat yang sejauh-jauhnya. Ayat ini Allah Ta'ala mengajak kita melihat keadaan diri kita balik. Diri kita sebagai umat manusia yang diutuskan ke muka bumi ini membawa satu jawatan yang paling besar. Apa dia? Khalifah Allah. Semua kita ini dipanggil sebagai Khalifah Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila mana Allah Ta'ala kata kepada para malaikatnya, Inni ja'ilun fil ardi. Apa dia? Pandai. Tahfiz anak muridku. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak ciptakan di muka bumi itu khalifah. Kenapa kita ini digelar sebagai khalifah? Kerana kita akan menanggung apa yang Allah suruh dan kita akan meninggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu khalifah. Jadi kita umat manusia yang Allah Ta'ala bukan hantar mai kita buta tuli macam tu saja. Allah bekalkan kepada kita akal yang waras untuk kita berfikir, dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Allah Ta'ala bekalkan kepada kita keinginan-keinginan yang dipanggil sebagai nafsu. Maka akal dan nafsu itu menghiasi diri khalifah ini, maka terhiaslah bumi ini dengan berbagai warna, berbagai rupa, berbagai rasa. Apabila nafsu dan akal duduk bersama-sama di dalam satu jasad yang dinamakan jasad khalifah. Kitalah. Kita dalam kita menerajui hidup sebagai khalifah di muka bumi Allah ni, perangai kita tak sama lah. Kita terbahagi kepada 3 golongan. Kita terbahagi kepada 3 golongan. Yang mana di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut, manusia yang aku lantik di muka bumi ini ada 3 golongan. Golongan yang pertamanya dipanggil sebagai golongan muttaqin. Apa dia golongan muttaqin ini? Golongan orang yang bertakwa. Golongan ni pada hukum-hukum Allah dia pegang sungguh. Dia pegang semua. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Allah itu kafah. Semua. Jangan ambil sikit-sikit hukum. Yang ni nak pakai, yang ni tak mau. Yang ni boleh ambil, yang ni tak boleh. Yang ni tak sesuai. Yang ni tak relevan, tak boleh. Sebab kalau nak jadi golongan yang pertama yang disebut sebagai muttaqin ini, kena ambil semua. Okey, ni Allah Ta'ala nak ulang cerita balik dalam surah An-Nisa ni. Kata Allah, mereka mengaku. Hang tak tengokkah? Tidakkah engkau lihat? Engkau ini Allah Ta'ala rujukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca dekat kita, jadi kita fikir sendiri. Kita pula fikir. Tara ni maksud dia alam tara. Hang tak tengokkah? Maksud dia, hang boleh tak fikir? Hang tak fikir ke? Tanya Allah. Nah, kepada orang-orang yang berkata, mereka kata apa? Kami ni beriman. Orang yang mengaku dirinya itu beriman dengan apa yang diturunkan. Baik. Kita tahu apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul-rasul yang terdahulu seperti Nabi Allah Musa alaihi salam. Apa dia yang diturunkan kepada baginda? Kitab apa? Tak dengar? Taurat. Mereka cakap bisik-bisik tu. Malu, alhamdulillah. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab yang terdahulu, iaitu kitab Taurat. Kemudian kepada Nabi Isa kitab Injil lah, yang ni lebih kukuh. Kurang sikit hilang malunya. Kemudian kepada Nabi Allah Daud alaihi salam kitab Zabur. Okey, inilah yang disebut sebagai mereka mengaku beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Daripada zaman Nabi Allah Musa, zaman Nabi Allah Ibrahim, zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, daripada kata kami beriman dulu. Maksud dia macam kita kata, kami makan garam dulu daripada hampa. Kami tahu apa yang diturunkan. Kami baca dah Taurat. Kami tengok dah Injil. Jadi hampa baru main nak baca Quran. Hampa tak pandai macam mana. Okey, manusia macam ni yang Allah Ta'ala nak fokuskan untuk ajak kita sama-sama berfikir. Rasulullah dah fikir dah. 1500 tahun dulu Rasulullah dah fikir dah. Jenis manusia yang Allah Ta'ala maksudkan di sini. Mengaku beriman dengan Allah dan Rasul. Dengan apa yang diturun. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, padahal mereka meminta hukum kepada Taghut. Sedang mereka sudah diperintah supaya jangan percaya kepadanya. Mengaku beriman dengan Allah dan Rasul dan apa yang diturunkan. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga minta hukum dekat Taghut. Baik, kita dah baca dah surah Nisa ni. Cerita tentang Taghut dan Jibti. Ingat balik lah. Taghut ini sesuatu perkara yang mengarut. Mengaku beriman dengan Allah dan Rasul. Dalam masa yang sama, mereka pergi minta tolong kepada makhluk yang tak sepatutnya. Seperti kalau kehilangan barang, pergi tanya, Tok Bomo Ustaz, tang mana ni? Saya nak melempak lah. Tang mana duduk dia nak tahu tang mana keadaan tempat dia duduk tang mana, siapa yang tukang ambil. Kemudian bila si Taghut tu bagi tahu, percaya. Tapi dia semayang tak tinggal. Sunat tak tinggal. Dalam masa yang sama, dia juga melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Okey, ini golongan yang kedua. Golongan yang kedua dipanggil sebagai golongan munafiqin. Tadi yang pertama kan, golongan muttaqin yang dia ambil semua hukum Allah. Golongan yang kedua yang Allah Ta'ala nak fokuskan pada ayat yang ke-60 ni, golongan yang mengaku beriman dengan Allah dan Rasul. Dalam masa yang sama, dia ambil hukum Allah setengah. Setengah dia ambil, setengah dia tak ambil. Contohnya,
Dia sembahyang rajin. Tapi dia tak mau tutup aurat. Aurat dia tak mau tutup. Tapi sembahyang rajin. Tepat waktu dia sembahyang. Lagu mana pun, susah payah macam mana pun, sembahyang. Tapi dia tak mau tutup aurat. Sempurna tak lagi Islam dia? Belum sempurna. Dia ada tengah. Golongan hak tengah ni dipanggil munafik. Sebenarnya dia sedang menipu diri dia. Dia bukan menipu Allah. Dia rajin bersolat. Bahkan pi umrah, pi buat haji. Tapi aurat tak tutup juga. Masa di sana, tutup bukan main sampai 3 biji mata. Nah, siap dengan pakai sarung tangan, sarung kaki semua bukan main. Balik-balik mai ke tanah air, tak pakai terus tudung. Kembali seperti biasa. Ini golongan yang kedua yang Allah Ta'ala fokuskan sini. Dia tak mau ambil semua hukum. Tapi dia ambil setengah-setengah. Tak apa dia kata. Dia tak tutup aurat pun. Rezeki dia melimpah ruah masuk mai. Tak apa dia kata. Nah, dia walaupun dia buat maksiat sekalipun. Allah Ta'ala bagi kat dia tak putih-putih. Dia boleh ulang alik pergi Mekah. Allah Ta'ala tak buat apa pun kat dia di Mekah. Orang kata pergi Mekah dapat bayaran cash, dapat balasan cash. Dia tak kena apa pun. Jangan kamu angkuh, wahai manusia munafik. Kamu sedang diuji dengan satu ujian yang besar. Ujian apa? Istidraj. Hang buat maksiat pun aku bagi ke hang. Hang tak taat kepada aku pun aku bagi ke hang melimpah ruah. Bahkan ada yang sanggup jual tubuh pun tak apa. Nah, Allah Ta'ala bagi. Bagi lagi. Inilah yang dipanggil sebagai bala yang amat besar, iaitu bala istidraj. Bimbang orang yang menerima bala istidraj ni, dia lupa bahawasanya dunia ini bersifat sementara dan dia juga bersifat sementara. Bila orang lupa perkara ini, maka apa akan jadi pada dia? Dia akan lupa dengan Allah Ta'ala. Ha? Alhamdulillah, kita ni senang sat. Sat lagi ada saja gangguan. Baru rasa nak lega. Dah dia main hak lain pula. Bersyukur. Sebab Allah Ta'ala selalu gerak kita. Dia tak bagi kita lena dalam mimpi yang indah, yang panjang. Sebaliknya, rasa-rasa macam nak tidur lena. Tapi diganggu. Ku sangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Oh, teriak. Rupa-rupanya Allah datangkan rahmat melalui ujian. Untuk kita selalu ingat. Selalu dekat dengan dia. Ya Allah, hang bagi dekat aku lagi ya Allah. Ya Allah, hang cari aku lagi ya Allah. Hang pilih aku lagi ya Allah. Allah sayang. Allah pilih kita dalam berjuta-juta umat manusia. Kenapa aku ya Allah? Allah sayang. Agar kita tak terus lupa kepadanya. Agar kita selalu sebut Alhamdulillah. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Aku sakit ya Allah. Sakitnya ya Allah. Awaklah tak malega ni. Macam-macam ubat dah aku makan. Daripada yang paling mahal sampai yang paling murah. Daripada minyak nombor 1. Minyak zaitun nak nombor 1 tu yang paling mahal. Sampai pada minyak nyok. Pun aku dah sapu. Awak tak mau lega lagi ya Allah. Allah sayang. Untuk kita terus melantunkan kalimah syukur pada dia. Jadilah dapat lagu ni pun. Alhamdulillah dapat terang ni. Kan? Selalu itu ucapan. Kenapa? Kerana Allah sayang. Percayalah. Kenapa Allah Ta'ala tak biarkan kita hidup dalam kesenangan? Kerana Allah Ta'ala tak mau kita lupa dekat dia. Maka dengan sebab itu Alhamdulillah. Bahagian ini bahagian aku. Ada lagi sahabat lain yang lebih teruk bahagian yang dia kena hadapi. Alhamdulillah. Aku macam Allah nak dengar yang tu lah. Kemudian dalam kesunyian malam, bangunlah menghadap dengan Allah. Panggillah dia. Allah. Ya Allah, aku macam ni. Ceritalah. Sembanglah dengan Allah. Bagi tahu, luahkanlah perasaan suka dan duka dalam hati kita ni. Ceritakan kepada Allah. Allah dengar? Allah dengar. Dicampakkan rasa bahagia dalam hati. Walau masalah tak
Tak selesai. Tidak? Betul. Nah, betul. Ini tanda Allah sayang. Rupa-rupanya ujian dan masalah itu adalah tanda kasih sayang Allah. Dia nak kita cari dia. Kita tak marah dekat dia. Sebab kita tahu ini bahagian kita. Nah, tetapi manusia munafik ini Allah Ta'ala sebut yang golongan yang kedua ni, yang Allah Ta'ala maksudkan di sini, dia mengaku beriman dengan Allah, mengaku beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Al-Quran pandai, khatam berkali-kali, tapi sayangnya mulut lidah tak pandai jaga. Nak kata dekat orang ikut suka apa nak keluar saja, tanpa memikirkan apa perasaan kawan ni kalau aku cakap macam ni. Dia rasa pada muka dia. Aku geram aku kata. Tak fikirlah. Ini manusia munafik. Hang mengaku beriman dengan Allah dan Rasul dan beriman dengan Al-Quran. Quran ni apa yang diturunlah. Di dalam Al-Quran dia bagi tahu dah. Jaga pada adab percakapan. Qaulan karima. Cakaplah benda-benda yang baik saja. Rasulullah walau dikelilingi oleh manusia munafik ini, maka baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah membalas kemunafikan mereka itu dengan kekasaran. Dan Rasulullah juga dikelilingi oleh golongan manusia ketiga. Siapa dia? Kafirin. Kan saya bagi tahu tadi. Manusia ni terbagi kepada 3 golongan yang hadir ke muka bumi ni. Pertama muttaqin, nampak ketakwaannya. Percakapannya, tingkah lakunya, ilmunya, amalnya, muttaqin. Yang kedua, munafiqin. Yang ketiga, kafirin. Kafirin ni Rasulullah kata, nampak dia kafir. Sebab dia memang sembah berhala. Dia tak sembah Allah. Dia tak pernah mengaku beriman dengan Allah dan Rasul. Nampaklah dia memang kafir. Tetapi yang paling Rasulullah bimbang, yang nombor 2 ni, yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Yang kesamaran. Yang kelabu dia punya identiti dia kelabu. Nak kata kafir, dia sembahyang. Dia tutup aurat, dia berzakat, dia pergi buat haji, pergi buat umrah. Tetapi dalam masa yang sama, perangai. Dengan suka cakap bohong dia. Dengan suka mengadu domba dia. Memfitnah orang lain. Ini munafiqin. Golongan yang paling dibenci oleh Allah dan juga Rasul. Kalau zaman Rasulullah dulu, yang paling terkenal Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang paling terkenal sekali. Kan saya dah pernah cerita banyak kali tentang dia. Di antaranya dia pernah membuat satu peristiwa ifkun. Peristiwa ifkun ini iaitu memfitnah isteri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Aisyah, telah pun difitnah melakukan selingkuh di belakang Nabi. Dia kata Aisyah tu buat sundal di belakang Nabi. Walhal Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia di antara jemaah Nabi yang akan sembahyang setiap hari duduk di belakang Nabi. Tu dia. Kita kata kalau kata dapat sembahyang soh depan, duduk belakang Nabi. Nabi tu imam. Dia duduk di belakang Nabi. Tempat dia tu memang siapa tak boleh ambil. Dia awal-awal lagi tunggu. Tapi itulah manusia munafik. Sampailah satu masa dia kata kepada Nabi, dia kata, masa tu Masjid Nabawi tak besar lah, kecil lah. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, masjid kita ni kecil, dia kata. Mau tak kita buat satu lagi masjid? Kata Nabi SAW, kita ni tak cukup kelengkapan. Maksud kalau bahasa kita lah ni tak ada bajet. Tak ada bajet. Tak apa. Aku boleh panggil ni kawan-kawan aku, pengikut aku ni, orang kampung kami, mereka kaya-kaya. Mereka boleh infak untuk buat masjid. Dia nak buat masjid satu lagi. Walhal masa tu, Masjid Nabawi belum lagi dibuat pembesaran.
Ha? Penuh lah. Penuh masuk sampai duduk di luar. Nabi kata, apa salahnya kalau kita perbesar yang masjid Nabi. Terus dia kata, kita buat lagi sebiji. Bagi banyak masjid di muka bumi. Dengar benda ni baik tak? Baik kan? Ni kerja orang munafik tak? Cakap dia baik. Kita ni nak buat baik ya Rasulullah. Kita nak buat benda baik. Nah. Lepas tu bila dia buat, Nabi kata tak apalah, elok lah. Dia buat lagi cantik daripada masjid Nabawi. Ha? Bila siap masjid tu, dia kata dia nak jadi imam. Dia nak jadi imam sebab dia yang buat. Dan Nabi ketika ini bagi izin. Nabi tak tahu kan? Nabi tahu. Para sahabat pun tahu. Saya nak tengok macam mana dia bagi dia jadi imam. Dia kata dekat jemaah dia, sebenarnya aku yang nak buat sangat masjid satu lagi ni. Yang ni kita nak buat markas kita. Muhammad tu dia suka tarik perhatian. Dia himpun orang duduk depan dia. Dia suruh orang dengar cakap dia. Dia suruh orang percaya cakap dia. Lepas tu dia minta infak ke jalan agama dia. Kan sahabat-sahabat nanti bagi untuk perjuangan Rasulullah. Yang mana dalam peperangan tak cukup kelengkapan senjatanya. Tak cukup kelengkapan pakaian perang. Tak cukup kelengkapan kenderaan. Sahabat-sahabat yang ada ni akan belanja pakat-pakat bagi. Lepas tu dia kata, yang tu lah kerja dia. Kerja kutip duit. Kalau macam bahasa kita lah ni. Dia cempelak balik. Walhal, hang hari-hari sembahyang duduk belakang Muhammad. Dalam masa yang sama, hang kata dekat dia macam-macam. Tengok dia nak kahwin lagi satu. Tengok dia kahwin satu lagi. Tengok dia kerja dia tak lain tak bukan. Nampak saja isteri siapa yang tegak-tegak, dia nanti nikah ke dia. Fitnah sedang dikeluarkan. Ini yang dikatakan munafik. Tapi di depan Rasulullah, Allahu Akbar. Tak pernah angkat kepala. Tunduk selalu. Inilah yang kita maksudkan sebagai puak munafik. Yang sangat-sangat ditakuti, dibimbangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak masjid yang dia buat tu apa jadi? Allah Ta'ala turunkan kilat. Lalu panah. Maka terbakar menjadi kayu arang. Terbakar jadi kayu arang. Sebab terlampau banyak fitnah. Tapi Rasulullah perang tak dengan dia? Dah. Rasulullah ni baik no. Hang buat dekat aku macam-macam pun aku tak balas dengan kejahatan. Sifat Rasulullah, hang buat dekat aku kejahatan, aku balas dengan kebaikan. Yang kita tengok sejarah waktu dia sedang nazak sangat. Anak dia pun nama Abdullah juga. Abdullah bin Abdullah. Mai jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, bapa aku sedang nazak. Rasulullah buka jubah, nak bagi. Bagi. Ada riwayat kata dia bagi rida dia. Bagi ayah yang pakai. Dia balik bagi dekat ayah dia, bagi kat Abdullah bin Ubay. Apa Abdullah bin Ubay? Kata, ni siapa punya ni? Muhammad. Buang terus. Buang tak tepi. Aku tak mau. Walhal punya harum, punya wangi jasad Nabi SAW tu. Dia buang. Dia kata Muhammad ni nak nama aja. Nak tarik perhatian orang. Lepas tu, dia nazak dia ambil tempoh masa lama dah. Allah menyiksa dia dalam tempoh tu. Anak tu pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah. Tak mau ke ziarah ayah aku. Rasulullah ni, kita panggil apa dalam bahasa kita? Malu-malu Allah. Sebab anak kepada Abdullah bin Ubay ni memang soleh. Baik, sungguh-sungguh. Dia muttaqin, dia orang bertakwa. Lepas tu Rasulullah pun berpandangan bersama-sama sahabat. Jomlah kita pergi ziarah ayah dia. Kata Umar, aku tak mampu. Anak pergi lah, aku tak mampu. Rasulullah kata, jom kita pergi tengok. Dia dah kata dekat kita macam-macam. Dia dah fitnah yang paling besar. Sehingga kan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun difitnah. Nak pergi juga ke ya Rasulullah? Jomlah kita pergi. Baikkan Rasulullah ni, dia nak pergi juga. Bila dia nak pergi, Rasulullah ni memang beradab. Bagi salam. Di luar rumah. Tak duduk depan-depan pintu rumah orang. Duduk di tepi dinding bagi salam. Dia dengar Rasulullah ni bagi salam. Dia terus kata kat isteri dia, lekas-lekas ambil.
Jubah yang aku bagi, yang aku lempar buang jubah Muhammad tu. Ambil, selimut. Tu dia munafik. Tak tahu orang munafik macam ni lah. Dia berlakon baik. Kemudian, dia pun ambil selimut dia. Rasulullah masuk, dia kata, adalah, dia rindu sangat-sangat kat Rasulullah. Mujaklah ada jubah ni sebagai pengubat rindu. Ini munafik. Sayyidina Umar masa tu dah masuk, lari keluar. Dia kata aku tak boleh duduk lama dalam tu. Sekejap lagi aku nanti penggal kepala dia bagi putih tu. Tak boleh duduk dalam tu. Sebab antara sahabat kata Rasulullah SAW, Sayyidina Umar lah yang paling mengenal orang munafik. Lari duduk di luar, senang. Biar habis dekat dia. Biar dia mampus dalam tu. Kalau kita kata bahasa tu lah, biar dia mampus pergi dia. Rasulullah lepas tu keluar lah. Sebab apa? Malu Allah dekat anak tu. Pergi ziarah. Elok Rasulullah keluar tu dia pun buang kain yang Rasulullah bagi kat dia. Kemudian siapa masuk ambil? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk pergi ambil pakaian tu. Sebab memang tahu dia buat macam tu. Memang tahu dia buat macam tu. Ambil pula mat. Kemudian mati dia bila mana anak dia pergi jumpa Rasulullah berkata, ya aku dah mati dah. Rasulullah yang tengah duduk bangkit berdiri. Tu puak munafik tu nah. Dia bangkit berdiri. Bila dia bangkit berdiri tanda hormat dia tu. Tak apa dia kata, uruskan jenazah bapa. Aku nanti pergi semayang dekat dia. Sayyidina Umar kata jangan pergi. Jangan pergi, aku tak mau pergi. Tapi Rasulullah tak pernah marah kepada Sayyidina Umar kalau dia tak mau pergi. Rasulullah pergi tak? Pergi. Tapi lepas tu Allah Ta'ala tegur, jangan pergi semayang dah dekat orang munafik. Jangan. Rasulullah pergi nak balas kebaikan anak tu. Dia kata takkanlah dia mati dalam keadaan munafik. Sebab dia berselimut dengan jubah Rasulullah. Jubah, ada apa pada jubah? Tak ada apa. Melainkan jasad baginda SAW melalui syafaat baginda yang akan memperolehi nikmat. Kalau tidak, tak ada apa. Jadi ini sifat munafik. Dia bila mana Rasulullah tak hukum, okey. Di antara peristiwa yang menjadi tentangan kepada Abdullah bin Ubay ni, iaitu ketika mana Rasulullah menjadi hakim. Cerita buah kurma yang duduk, pokok kurma yang duduk di sempadan rumah anak yatim dengan kebun dia tu. Yang dia main bergaduh pasal anak yatim tu duduk kutip makan. Walhal kalau hak yang rantin atau kita panggil dahan di sebelah rumah anak yatim, yang gugur buahnya di bawah, dia pun boleh kutip makan halal sebab dia main belah rumah dia pun. Macam itulah juga kita rumah berjiran, pokok rambutan dia lebat, luruh, bukan di pokok, luruh, boleh kita kutip makan sebab dia main belah rumah kita, halal kita makan. Sebab sampah dia duduk luruh main belah rumah kita, kita tak dianggap sebagai pencuri. Bahkan kalau kita nak kerak sekerak belah rumah kita pun boleh. Itu hukum Allah melalui lidah Rasulullah. Bila mai bicara bab tu, dia marah kat Rasulullah. Memanglah dia kata, hukum ni hukum tak boleh pakai. Pokok tu pokok saya. Akak tunjang dia duk ada di dalam tanah saya. Pasal apa? Hanya kerana tandan dia saja belah sana, boleh orang lain makan. Dia tak halal, dia nak bayar balik ganti rugi. Dia tak terima. Itu yang kata manusia mengaku beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan Al-Quran, dalam masa yang sama tolak hukum Allah. Tapi mau dengar apa yang Torut ni cakap. Torut ni benda merepek lah. Benda hak mengarut cakap. Okey, kita tengok dah. Tuan guru kita Ustaz Ilyas Kazim. Ustaz Kazim Ilyas. Tersilap bin. Ustaz Kazim kan. Dia diuji dah. Kita tengok hebat, dia di antara tuan guru yang hebat. Dia ada pusat tahfiz. Bahkan dia juga membiayai orang-orang tua yang ada di situ, yang susah-susah.
Dia diuji oleh Allah dengan perbuatan taghut ni lah. Dengan perbuatan taghut. Dan dia akui sendiri dah. Di antaranya ada seorang anak murid dia yang dekat dengan dia. Yang jadi driver dia. Pernah jadi driver dia. No? Yang kalau kuliah dia duduk paling depan dengan dia. Ini kita panggil apa? Ini munafik. No? Kemudian dalam ujian yang sama, orang pakat minta tolong. Perubatan Islam pakat tampil. Dalam salah seorang perubatan Islam tu, ada seorang ni yang tampil, tapi dia lukis gambar wajah syaitan yang duduk dalam diri Ustaz Kazim. Dia berubat menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam masa yang sama, dia juga menggunakan khidmat jin. Boleh tak itu? Tak boleh lah. Mana boleh campur? Benda tak boleh campur. Dia kata, baik, dia dapat ilham, dia kata. Muka yang duk main kaca dia macam ni. Macam ni ada 7 ekor, macam ni satu. Dia boleh lukis pula. Lepas tu foto state hantar pula. Kalaulah Ustaz Kazim tu, jenis lagu kita tahu apa kuat semangat ni. Percaya? Yang ni. Muka ni aku kenal. Yang tu. Percaya tak? Inilah dia yang dipanggil taghut. Dia hidup, dia nak melaga-lagakan kita. Nak melaga-lagakan kita. Macam kata Ustaz Kazim, dia redha dengan ujian Allah ini. Tapi dalam masa yang sama, kita ni ahli sunnah wal jamaah, kena berubat. Minta dengan Allah. Walaupun melalui perubatan-perubatan Islam yang lain. Hak rumah tu anak murid lah duk tolong berubat. Tok Guru tak boleh ke berubat diri sendiri? Kita ni ada ketika macam pepatah orang tua-tua kata, sampah masuk dalam mata bukan nak boleh embus sendiri kan? Kita minta tolong orang lain, tolong members tak? Kalau nak embus sendiri macam mana? Ambil straw ke kepak nak? Fu nak embus. Tak boleh juga. Kan? Jadi kita minta, kadang-kadang kita rasa macam kita baca elok dah. Kita minta dia suruh dia baca. Kita dengar dia baca tak apa nak elok. Tapi doa dia makbulkan. Daripada dia. Tolong Sat. Hang baca Sat ke ayang ni. Boleh bila apa-apa pun. Dia apalah sangat. Baca Fatihah saja. Kita dengar Fatihah. Aku baca dah sangat-sangat ni. Berpuluh kali punya sehari. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Makbul dekat kita. Bagi dekat dia. Hak sedah baca tu. Tengok lega. Allah. Ni yang dikatakan. Kita tak boleh nak minta dekat lain daripada Allah. Melainkan hanya kepada Allah. Tetapi boleh tak berwasilahkan perantaraan orang soleh? Ya boleh. Carilah orang soleh. Jangan cari taghut. Bila kita cari taghut, dia nanti buat pulanglah cerita yang merepek. Yang bukan-bukan. Kita pula yang dunia tak kuat iman. Betul ya, percaya. Dalam masa yang sama kita percaya. Macam tu juga dengan hukum Allah. Hukum syariat Allah hari ni. Hak yang ni kita pakai. Hak yang ni kita tak mau pakai. Kita tengok di dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang minum arak pun cukup lah. Dalam Al-Quran Allah sebut, orang yang minum arak, hukumnya disebat 80 kali sebatan. 80 kali sebatan. Berapa ramai minum arak lah ni? Kena tak? Tangkap, denda di mahkamah syariah RM3,000. Kenapa tak buat? Tak relevan. Kenapa tak buat? Tak sesuai. Jangan kata macam tu lah. Jangan kata macam tu. Kita ni, kita bukan penguasa, kita bukan siapa-siapa. Kita kata macam ni. Mereka ni mau kena dengan hukum syarak, baru mereka tahu. Nak buat zina pun tak berani. Ni buat zina sampai melahirkan anak satu. Kali kedua buat lagi zina. Pasal apa? Tak kena apa-apa pun. Allah Ta'ala pun tak turunkan bala apa-apa pun.
masih terus melakukan perbuatan tersebut. Ini munafik. Ngaku beriman. Kadang-kadang tu tengok dari segi pakaian cantik, tutup elok semua ada, tapi di dalam macam jin pun ada. Ini munafik. Ayat 61, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul, engkau lihatlah orang-orang yang munafik itu berpaling daripada engkau dengan sebenar-benar berpaling. Allah Ta'ala kata nak tengok panggil orang munafik, bila mereka buat kemunafikan mereka tu, dia buat perangai ni, dia buat onar, dia buat fitnah dah besar, kita tahu kata dia buat, kita nasihat dia, kita ajak dia kembalilah. Kembalilah ke jalan Allah. Nah, dia tak mau. Dia kata dia buat betul. Kalau kita tengok ayat yang seterusnya kita baca. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Maka betapa halnya apabila menimpa kepada mereka satu bahaya lantaran perbuatan mereka itu sendiri, kemudian itu mereka datang kepada engkau. Mereka bersumpah, demi Allah, maksud kami ini tidak lain hanyalah kebaikan dan perdamaian. Kami ini niat baik, tak sangka nak jadi macam ni. Okey, kita kembali kepada cerita Abdullah bin Ubay tadi yang dia minta izin kepada Rasulullah nak buat masjid. Bila dah siap masjid, dia kata, ini markas kita. Kita jangan ikut dah Muhammad. Dia dah merepek. Ini markas kita. Kita semayang, tapi lepas semayang tu kita berbincang sama-sama macam mana kita nak halau dia keluar daripada bumi Madinah. Kita nak halau sahabat-sahabat dia keluar daripada bumi Madinah. Kita orang Madinah. Dia pendatang. Baru mai, terus jadi khalifah. Lepas tu dia perintah kita buat macam-macam. Dia suruh kita keluar berperang waktu musim berbuah tengah ranum. Dia suruh kita keluar berperang dengan belanja kita sendiri kena bawa. Dia suruh kita keluar berperang sehingga ada yang mati, anak isteri kita menjadi balu dan juga yatim. Dan ni satu cara kita halau dia keluar. Jadi perbuatan-perbuatan ini dapat dihidu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melalui pemberitahuan malaikat Jibril. Jibril mahabak. Abdullah bin Ubay ni dia duk buat satu lagi pakatan sulit nak menjatuhkan Islam yang sedang Rasulullah perjuangkan. Jadi Rasulullah ni, itu yang kata orang baik ni dia tak terus serang dengan serta-merta. Sebaliknya Allah Ta'ala hantar mai kilat, panah, terbakar. Bila terbakar, dia pergi kat Rasulullah. Dia pergi kat Rasulullah, Rasulullah tanya dia, betul ke hang nak buat macam ni? Betul ke? Memang benda tu semua betul. Bahasa orang munafik. Takkanlah kami nak buat macam tu. Niat kami ni baik. Buat masjid satu lagi ni sebab ramai sangat orang di sini. Melimpah ruah. Kita nak bagi mereka juga dapat berjemaah di dalam bawah bumbung. Taklah panas kalau hujan tak kena. Dapat satu masjid yang lagi elok. Tengok-tengok terbakar. Pasal apa terbakar? Biasanya Rasulullah. Niat aku ni baik. Tak ada lain. Memang niat aku ni baik. Memang orang yang buat fitnah tu, yang dia kata, aku niat aku baik. Begini. Dalam masa yang sama, dia menikam. Ini perangai orang munafik. Bahaya. Bimbang diri kita boleh jadi tak? Ya, kita boleh jadi lah. Kita boleh jadi munafik kalau kita tak pandai jaga diri kita. Kan saya kata kita ada 3 ya. Kalau tak muttaqin, munafiqin. Kalau tak munafiqin, kafirin. Na'udzubillah min dzalik, dua-dua benda ni. Jadilah yang muttaqin. Sentiasa takut kepada hukum Allah. Takutlah nak cakap macam ni. Depan dia manis, aku cakap. Belakang dia aku kata dekat dia macam-macam. Ini munafik. Yang orang tak sangka-sangka tu jadi. Dia niat baik. Selalu betul lah. Dia ada
Itu satu lafaz menafikan perbuatan munafik dia. Ha? Tapi Rasulullah tak buat apa kat dia, no? Rasulullah tak buat apa dekat dia. Sampai dia mati, Rasulullah tak buat apa kat dia. Cuma Rasulullah tanya dia, hang buat macam ni ke? Hang buat macam ni. Ya, aku buat. Tapi kan niat aku ni baik. Ha. Yang sampai peristiwa Ifkun pun, Ifkun tu hak yang dia fitnah Sayyidatina Aisyah tu. Rasulullah kata kepada dia, hang ke semak cerita ni? Alah, dia kata, sebab dia pun semua tanya, awak dia tak sampai lagi. Aku kata dekat dia, dia tekel belakang. Dengan sebab unta dia sakit. Walhal, dia ada 2 cerita nak. Kisah yang pertama, kata Sayyidatina Aisyah nak qada hajat. Dia nanti dia turun pergi qada hajat. Cerita yang kedua, katanya kalung mas kahwin dia tu, rantai dia tu jatuh. Jadi dia patah balik pergi cari. Ada 2 cerita. Wallahu alam, Allah saja yang tahu yang mana satu kisah ini benar. Jadi dia sampai lewat sari daripada Rasulullah. Yang Abdullah bin Ubay ni kata dia pergi buat dating dengan kawan tu. Tukang tuntun unta dia tu. Dia tu tengok muka Sayyidatina Aisyah tak pernah. Dia pun tak pernah tengok wajah isteri Nabi dah. Sampai tahap tu. Rasulullah punya jaga isteri dia. Isteri dia punya jaga. Sayyidatina Fatimah ni nak abang bagi. Siapa pun tak pernah tengok dia. Walhal bahkan pada hari kewafatan dia nak mati tu dia pesan kepada Sayyidina Ali. Kebumikan jasad dia pada waktu malam. Pasal apa dia suruh tanam pada waktu malam? Dia tak mahu ramai orang tengok dia. Bila mana dia duduk, dia nampak ada satu jasad perempuan lalu. Jasad perempuan yang mati ditanggung oleh laki-laki. Mana ada orang perempuan tanggung kanda, betul tak? Lelaki tanggung. Dia malu. Pasal yang tanggung jenazah tu lelaki. Dia malu. Sayyidatina Fatimah ni. Lepas tu kan kita bila dah duduk di atas, masa tu tak ada keranda lagi dah. Selimut macam tu saja. Tak ada keranda. Lepas tu nampaklah kan bila kita duduk dalam selimut, nampaklah lekuk badan tu. Dia kata kepada Sayyidina Ali, dia kata jangan buat dekat aku macam tu. Aku malu, dia kata. Walhal di selimut tu. Aku malu dilihat. Sedemikian. Dan nanti aku mati, letakkanlah aku di dalam peti. Dialah manusia pertama yang menggunakan keranda. Zaman Rasulullah, dia manusia pertama. Walaupun zaman Fir'aun ada dengan keranda batu, keranda emas. Tapi manusia pertama zaman Rasulullah yang minta diletakkan dalam keranda sebab tak mahu nampak lekuk tubuh badan dia. Dia punya tudung tutup semua, ada satu lubang je dia nak tengok jalan. Ada satu lubang kecil je dia nak tengok jalan. Kita orang suruh pakai mask punya rimah tu. Tambah kalau suruh tutup. Habis dah. Macam itulah juga Sayyidatina Aisyah yang digelar sebagai Humairah. Apa maksud Humairah? Merah 2 pipinya. Segak tak kira lah merah 2 pipi ni dah. Macam mana kita ni kalau orang kata punya cantik dia, pipi tu merah. Kita ni jenis blusher tonyo. Kan? Dia tu memang dah cantik. Teringin nak tengok. Semua orang teringin nak tengok dia. Tak pernah nampak. Tapi hampa fitnah dia dengan sebesar-besar fitnah. Bila Rasulullah tanya dia, awak buat cerita macam tu. Dia balik lambat. Dia hilang kalung sekian. Bila Rasulullah kata kat dia, aku ni, dia pun pakat duk tanya awak, dia tak sampai lagi. Aku dengar dah daripada kata macam ni. Kan manusia suka sangka-sangka. Yang sangka baik tu baiklah. Yang jahat ni. Atau kata mungkin kot. Dia tu muda. Kahwin dengan Muhammad tu tua. Padahal dia tak tahu. Hak tua ni paling handsome. Isteri dia tak pandang yang lain dah. Dah cukup syumul. Dah cukup sempurna. Jadi aku kata lagu tu lah. Dia kan mau. Muhammad tu tua. Dahsyat dah. Lepas tu mereka semua pakat percaya. Mereka semua pakat percaya. Ni aku tu baik. Tak malah nak kata dia tu pergi ke mana-mana. Baik juga. Kata Allah lagi, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhhum
Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diketahui oleh Allah apa yang ada di dalam hati mereka. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan beri pengajaranlah pada mereka dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang membekas ke dalam hati mereka, qaulan baligha. Nah, jadi Allah Taala kata macam ni, Allah Taala tahu. Walaupun dia habaq dia kata aku niat ni niat baik, macam ni, tapi Allah tahu siapa dia, perangai dia macam mana. Allah Taala tahu. Inilah puak munafik. Jadi kata Allah Ta'ala, jangan singkirkan mereka. Ajak mereka main dekat-dekat lagi. Nasihatlah mereka. Allah Ta'ala tu tengok dah, cara kita berdakwah, kita jangan singkirkan orang yang jahat. Sebaliknya, terus berkawan dengan dia. Terus bagi nasihat dengan dia. Sampailah kata Allah, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Cakaplah dekat dia, nah, bagilah kata-kata dengan nasihat dengan kata-kata yang baligha, yang sampai membekas di hati. Amboi pedih dia kata. Nah, pedih dia kata, timpa terus ke hati. Dia macam tahu aku yang buat. Dia tahu kan? Di mana dia tahu? Siapa bagi tahu dia? Dia tak tahu no, tapi dia macam perli aku, macam kena. Kita kan kadang-kadang, bila kita duduk dalam satu-satu majlis ilmu, dengar tok-tok guru kita kata, dia ni macam duk perli aku je. Dia kata dekat aku ke? Dia nampak ke? Dia tak nampak pun. Tu dia kata dekat aku kot. Saya nak cerita tentang saya lah. Saya dulu, kelas 3 senawi. Kami setahun akhir 4 senawi lah. Kelas 3 senawi. Mereka akan duduk lagi kelas atas. Lagi atas duduk kelas dah. Duduk tingkat nombor 2. Ada pun 2 tingkat tu je sekolah tu. Okay. Saya punya tempat tepi tingkap. Kami budak perempuan memang susah tengok muka orang lelaki. Susah nak tengok. Kadang-kadang sampai sebulan tak tengok muka lelaki. No? Biasalah. Umur 17-18 kita kata apa tengah cedik tu. Dia nak tengok juga muka orang lelaki. Kami memang dapat tak bagi. Tok guru nanti kata, hampa kalau tengok benda yang haram, buta perut. Dia nak kata yang tu ya. Hang mengapai susah dapat? Dia nanti kata kat saya tak. Pasal hang suka tengok orang. Dia ni tahu ke aku suka tengok orang. Tempat saya tepi tingkap. Kira biji mata tu hingga 20 tingkap je. Tengok orang pergi kedai. Balik kedai, pergi kedai dia tu beli apa. Nah, saya pergi tengok kawan tu, saya pergi tengok kawan ni. Adalah. Bila dia tengok mata, dia tengok mulut dia bergosip. Biasanya kami tok guru nanti masuk lambat lah. Dia mungkinlah lepas dia buat 2. Waktu sepatutnya dia masuk pukul 8. 9 baru dia main ke kelas. Nah, dia pun bukan ada siapa bayar gaji kat dia pun masa tu. Jadi kita nampak rumah dia tu di bawah ada pokok manggis. Dalam teduh tu nanti nampak dia dengan rubah putih dia jalan guk. Saya nanti tukang jadi mata-mata di tepi tingkap tu. Kami nanti seronok bila tak ada guru. Nampak dia main dah. Nah, rupa-rupanya kita nampak dia jalan dia tunduk tengok bawah. Dia tak langut tengok ke atas pun. Saat lagi dia masuk saat lagi. Dan nanti dia ajak kami balarah. Ni qaulan baligha ni. Bahasa yang indah tetapi membekas di hati. Dia bubuh perumpamaan. Bergantung di tingkap seperti kera. Bila dia kata bergantung di tingkap seperti kera, itu bahasa balarah lah. Dia nak abang syabah musyabah bih. Tu pelajaran balarah. Syabah dan musyabah bih. Dia kata syabah ni bergantung di tingkap. Musyabah bih ni kera. Dia ulang dah 3 kali. Ini dia kata kat aku ni. Dia kata dekat aku ni. Rupa-rupanya dia nak marah. Tapi dia tak marah terus. Dia letak bahasa balarah. Tapi membekas di hati. Esok pasang tirai. Esok pasang tirai tingkap tu.
Ada lubang mengendak juga sikit-sikit. Nah, ada lubang mengendak juga sikit. Itu yang kata, sesuatu perkataan bila dia membekas di hati kita, kita rasa takut nak buat dah. Macam bahasa Melayu kata, siapa yang makan cili, dialah rasa pedas. Nah, tak payah ambil cabai bubuh. Tapi dia tahu, pedas ni, pedas ni. Apa yang buat, dialah kena. Macam itulah nak ajak orang munafik ni nah. Kita tak boleh nak perang, nak hampuk dia terus-terus, nak buang dia tak boleh. Sebab dia masih Islam. Cuma bagilah nasihat dengan kata-kata yang boleh membekas di hati dia. Wallahualam. Inilah nasihat yang Allah Ta'ala bagi. Kita hidup di kalangan masyarakat, di kalangan sahabat-sahabat, dan bahkan mungkin kita sendiri pernah jadi munafik. Jadi berhati-hati. Kita nak jadi orang muttaqin. Dalam pada kita menjadi orang muttaqin, kita juga tak terlepas. Kadang-kadang sifat munafik itu timbul dalam diri kita. Jadi berjaga-jaga, berhati-hatilah. Peringatan ini terutama untuk diri saya sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah ada rezeki. Minggu depan kita kembali berkuliah sambungan daripada surah An-Nisa ni. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya, sahabat-sahabat di alam maya ke, sahabat-sahabat di alam nyata? Ya, silakan Asnah. Okey, baik. Dia macam kurang waras, betul tak? Kan, bila dia tak cukup akal, dia tak payah banyak puasa. Kalau dia nak puasa, biar dia puasa. Kalau dia tak mau puasa pun tak apa. Sebab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang sebegini tidak dikira dosa. Dia tidak diletakkan sebagai orang yang berakal. Syarat wajib puasa adalah berakal. Yang ni dia dah jadi ghairil akal. Maka puasa dia tak payah bayar. Sama-sama kasih. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Haji, silakan. Jadi tanya Ustazah, bab perhiasan perempuan yang haram nampak kan? Adakah barang kemas yang kita pakai yang kata besar-besar lah contoh dia kan, yang kita pakai kata bagi perhiasan tu, dia kira macam mana tu Ustazah? Adakah dia perhiasan yang tak boleh dinampak ke macam mana ke? Itu ya soalan. Baik. Terima kasih Nak. Berkenaan dengan aurat, iaitu perhiasan perempuan. Kita tahu perempuan ni, aurat dia seluruh badan, kecuali muka dan tangan, dan barang yang nampak. Maksudnya yang zahir. Termasuklah cincin. Ini barang yang zahir. Dan inai. Inai pun tak boleh berkerawang banyak-banyak sangat atas ni. Kalau nak berkerawang, pakai sarung tangan. Jangan melampau-lampau. Boleh. Itu perhiasan yang diharuskan. Tetapi ada orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia kemampuan boleh pakai barang mah. Nala punya besar ni. Adakah dia termasuk di antara perhiasan yang boleh nampak? Perhiasan ini disebut sebagai perhiasan yang boleh membawa kepada fitnah. Maka ianya haram. Pakai sekadar yang patut. Antara perhiasan yang boleh dilihat cincin. Tapi jangan besar sangat. Kalau orang tengok sekali, orang tahu dah dia pakai cincin. Yang ni sekali orang pandang. Sekali pandang tak apa, dua kali pandang tak apa. Terbelik mata. Siap ambil gambar lagi. Ini yang membawa kepada haram. Kerana ia bukan perhiasan yang diharuskan untuk diperlihatkan. Tetapi yang boleh diperlihatkan adalah yang patut padan saja. Setakat nak bubuh, cincin sebentuk, dua bentuk, jadilah. Orang perempuan ni, dia boleh pakai 5 jari pun nak pakai boleh. Katalah banyak sangat cincin, bubuh 5 jari. Tapi agak-agak lah. Kalau lelaki 2 jari ni je. Kalau jari lain jadi makruh. Kalau lelaki. Tapi perempuan ni, hang bubuh lah 10 pun anak bubuh boleh. Tapi bila terlalu banyak, perhiasan yang diharuskan itu
boleh menimbulkan fitnah. Apabila menimbulkan fitnah, menjadi haram. Jadi persoalan yang ditanya oleh sahabat kita ni, macam mana hak yang pakai hak jenis besar-besar? Haram. Apabila ia menimbulkan fitnah. Tapi kalau dia nak pakai di dalam tudung dia, rantai leher dia, nah, besar rantai motor, pakailah. Boleh. Sebab tak zahir. Nah, hang nak gantung subang sampai rabit, telinga-telinga pun hang gantunglah selagi dia duduk dalam tudung. Jadi bila dia terzahir, nampak dilihat oleh orang yang asing, maka ianya menimbulkan fitnah, maka hukumnya adalah haram. Okey, Ji. Terima kasih Ustazah. Dia termasuk juga rantai tangan kan Ustazah kan? Ya, termasuk rantai tangan. Saya kata pakai, kalau pakai hak halus tu tak apalah. Jangan pergi bubuhan nala-nala punya besar tu nah. Ya, terima kasih Ustazah. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ija. Ija. Ija biasa dengar kata macam apa tu? Inai. Untuk perempuan yang tak berkahwin tak boleh pakai inai. Betul ke? Okey. Adakah perempuan yang tak berkahwin tak boleh pakai inai? Perempuan yang tak berkahwin boleh pakai inai. Tapi jangan sampai menonjol. Dia di antara perhiasan yang diharuskan untuk dilihat. Boleh pakai. Tapi jangan terlampau menonjol. Maksud dia, yang dia suka lukis. Melampau-lampau ni. Orang lain kahwin, orang lain hak lebih. Betul tak? Hak ni tak boleh. Yang ni haram. Nah, kawan dia yang kahwin. Lo ni tak payah kahwin dah, baru bertunang, dia peconcang rata dah. Kan? Diharuskan seandainya ia tidak melampau. Dia di antara perhiasan yang diharuskan. Walaupun untuk perempuan yang belum berkahwin, boleh dia pakai. Cuma apabila terlalu menonjol atau melampau cara pemakaian, maka itu dinamakan haram. Tak boleh. Nah, tengok cara pembawaan dia macam mana. No? Okay, baik. Terima kasih Ustazah. Bak aurat nah, bak aurat kena jaga sangat-sangat nah. Ada lagi tak? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan. Kak Jamilah nak tanya pasal kita. Kak Jamilah, silakan ya. Kadang kita solat, kita asyik nak terkentut je kan. Dah umur-umur macam ni, betul berhenti, sat ke berhenti. Lepas tu kalau dah banyak kali berhenti, 2-3 kali berhenti tu, kita tahan juga. Katanya kalau tahan kentut makruh Ustazah. Jadi solat kita macam mana Ustazah? Terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Ini persoalan kita. Di apa? Penghujung-penghujung usia ni penyakit kentut. Tanya sahabat kita ni, dia kata kita bersolat. Tapi asyik nak terkentut. Memang dah biasa. Bila ada wuduk, dandan dia nak terkentut. Masa tak ada wuduk tu, terkentut tu, kita lupa apa ada kentut dalam kita. Tapi elok kita pun ambil sembahyang. Kita nak jaga solat kita, dia pun nak terkentut. Permasalahannya, sahabat ni kata bila ada raja nak kentut, dia pun berhenti. Dan nak kentut sangat kan berhenti. Percayalah, berhenti dandan dia tak kentut. Jahat lah, no? Jahat. Macam mana dia punya duk merosot dalam perut kita tu? Duk pam bagi keluar, no? Padahal tak kentut, tang mana-mana duduk ada. Okey, bila dah kita berhenti 2-3 kali bagi peluang dekat dia, apa pula jadi pada solat kita? Jadi lambat. Nah, bila dia jadi lambat, kita nak sembahyang juga. Sembahyang nak terkentut. Sedangkan, kan kita baca dalam kitab Muniyatul Musalli. Makruh kita bersolat dalam keadaan menahan kentut. Baik, kita dah bagi peluang dekat dia dah kentut dah. Kalau dia nak kentut lagi, itu syaitan. Itu syaitan. Mintalah pada Allah, baca banyak-banyak. La ta'khuzu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tak pernah mengantuk dan tak pernah lena. Allah Ta'ala tak pernah mengantuk dan tak pernah lena. Baca banyak-banyak. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Di antara doa nak tahan kentut, doa nak tahan mengantuk. Ketika mana kita bersolat dan teruskan solat kita. InsyaAllah sebenarnya kentut tu tak ada pun. Dia kacau saja. Okey, waktu bila mana nak baca? Sebelum kita mulakan solat. Kan kita sebelum usoli kan?
Ada yang kita sebelum usolli ada baca suratul Nas. Kan? Okey. Lepas habis suratul Nas tu kita baca la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau kita ada penyakit was-was. Kadang-kadang kita sampai kata kentut kau sembahyang aku tadi macam mana. Jadi teruskan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi kamu tak mendengar bunyi suaranya, suara apa ni? Tahu kan suara kentut? Selagi kamu tak terhidu baunya, maka teruskan solat kamu. Walaupun dia rasa duk beralun jadi dalam. Teruskan solat kamu. Nescaya sah solat tersebut. Okey? InsyaAllah nak. Okey Kak Jamilah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Yang nak kencing tu. Ya. InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Okey. Tanya pasal cincin. Pakai tak banyak satu saja. Tapi besar. Sini sampai ke sini. Kalau dia tak menarik perhatian orang, tak apa. No? Boleh diharuskan. Tapi bila benda besar ni, betul tak? Benda besar ni dia selalunya menonjol. Dia akan tarik perhatian. Bila tarik perhatian orang, tu yang menimbulkan fitnah. Bila menimbulkan fitnah jadi haram. Jadi haram. Duduk di rumah lah pakai, keluar tak usah pakai. Boleh pakai. Di rumah boleh pakai. Okey. Pasal sujud ni kan? Sujud kan? Yang ni banyak kali dah saya terang. Tentang orang yang suka bawa keluar tangan dari telekung. Sebab dia nak bagi kena lantai. Kan kita dikatakan 7 anggota yang wajib kena. Antaranya dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Menjadikan jumlah dia 7. Yang wajib kena. Yang wajib kena lantai. Tetapi yang wajib dari kulit ke kulit adalah dahi sahaja. Wajib kulit ke kulit. Kulit kita kena bagi kena lantai. Tangan tak payah. Jadi kita ni nak selak juga telekung, nak hulak juga. Kalau nampak tangan macam ni, sah. Sebab pergelangan tangan. Tapi kalau lebih, jadi tak sah. Kadang-kadang dia sampai, dia keribah pula telekung. Dia keribah telekung dia, sebab dia nak hulak bagi kena lantai. Sebenarnya tak payah. Kalau dia faham dalam beragama. Tapi dia tak faham, dia nak selak juga. Setiap kali sembahyang dia selak. Dia hulak. Okey, baik. Kalau kata tangan ni boleh kena terus lantai, dari kulit ke kulit, itu yang paling afdal. Kalau tak kena pun tak apa. Itu saja hukumnya. Janganlah sampai kerana dia nak selak telekung tu, boleh sampai terselak aurat yang lain, jadi batal sembahyang dia. Ataupun mungkin berlaku pergerakan 3 kali berturut-turut, boleh juga menyebabkan batal solat dia. Itu je. Ya, sama-sama. Okey dah? Okey, saya sudah dulu nak. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang itu adalah dari diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab,
يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya Karim. InsyaAllah nak esok di Masjid Umar Al-Khattab. Bukan Surau Hidayah nak. Surau Hidayah minggu depan insyaAllah. Nah. Maaf bukan Umar Khattab. Umar Abdul Aziz. Mohon maaf.